wa huwa muta'alin 'anil adadi wal andadi la radda liqada'ihi wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. wa huwa muta'alin 'anil adad. Satu, kita telah menyebutkan tentang makna dhid semalam. Dhid ni maknanya mukhalif. Dan bila mengisbatkan dhid kepada Allah, membayangkan wujudnya di sana ada sesuatu yang lawan kepadanya. Bila dia lawan, dia ni setara. Bila dia lawan, dia setara. Contoh antara warna kan, ataupun semalam kita sebut apa, sejenis. Kita tak sebut ini adalah lawan ini kalau tidak ada di antara keduanya itu jins yang sama. Ayat tu jadi tak betul. Penggunaan perkataan lawan itu jadi tak betul. Jadi bila disebut besar adalah lawan kepada kecil, kuat adalah lawan kepada lemah, ayat itu betul. Pertama merujuk kepada saiz. Maknanya besar ke kecil ke, kedua-duanya serupa, iaitu sesuatu yang bersaiz. Cuma yang ni saiz dia besar, ini saiz dia kecil, tapi dia sama adalah sesuatu yang ada saiz. Faham? Tetapi apabila dinafikan dhid daripada Allah, sebenarnya di dalam itu ada menafikan ataupun ada iman kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Kenapa? Kata Syekh Sa'id Fodah, dia kata anna kulla wahidin lahu dhiddun fahuwa laysa 'aliyan. Ini tulis ni. Kenapa kita kata dengan kita menafikan dhid daripada Allah, maka kita membesarkan Allah, kita mensucikan Allah. Kerana kullu wahidin lahu dhiddun fahuwa laysa 'aliyan. Kullu wahidin lahu dhiddun fahuwa laysa 'aliyan. Setiap sesuatu yang ada lawan dia, maka sesuatu itu bukanlah benda, bukanlah tinggi. Sebab apa? Li'anna dhiddahu yushabihuhu fi syai'in ma. Kerana pada ketika itu lawannya itu adalah serupa dengan dia pada sudut-sudut tertentu. Faham? Pada sudut-sudut tertentu. Macam kita sebut, oh pasukan ni lawan pasukan ni.
pasukan ni bukan lawan pasukan ni, mana memang tak ada masuk dalam ranking, tak ada nisbah langsung, dia kata kan. Habis. Jadi itu untuk faham kenapa dalam kalam Ahlus Sunnah ada menyebut la dhidda lahu wala nidda. Kalau nid tu memang ada, ayat Quran pun sebut fala taj'alu lillahi andada. Faham? Nid memang disebut dalam Al-Quran. Dhid disebut dalam kalam aqwal ulama Ahlus Sunnah dalam ketika mereka mentauhidkan Allah, lalu diajar la dhidda lahu. Maka dijelaskan dengan keterangan tadi daripada sudut mana pengagungan itu dapat dihasilkan dan diraih dalam perkataan la dhidda lahu. Kemudian di awal perkataan ataupun ayat ini wa huwa muta'alin, dan dialah Allah, huwa, dialah Allah yang maha tinggi daripada. Ini pun satu perkara. Bila kita temui di dalam nas, maksudnya sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menisbahkan ulu, fata'ala Allahul malikul haq, mana guna perkataan ta'ala Allah, wallahu huwal aliyul kabir. Ali muta'ali, kedua-dua itu adalah nama Allah. Ali, Al-Ali, dan juga Al-Muta'ali. Di sini Muta'ali, yang maha tinggi. Jadi bila disebut tinggi ni, tinggi kita pun dalam penggunaan bahasa kita, tinggi ni dia ada tinggi hissi. Faham? Hissi. Macam contoh, kelas 4 lebih tinggi daripada kelas 8. Betul? Tak betul. Kelas 8 lebih tinggi daripada kelas 4. Bilik darjah kelas 4 lebih tinggi kedudukannya berbanding bilik darjah kelas 8. Jadi dua ayat itu kita faham kan? Tinggi pertama maksudnya lain, tinggi kedua maksudnya lain. Sebab itu dia ada dipanggil ulu, dia ada ulu hissi, satu lagi ulu ma'nawi. Ulu ma'nawi. Ada orang yang berusaha sungguh-sungguh, dia tulis, terjemahkan pula kitab, yalah, iaitu mengisbatkan ulu pada Allah. Ulu memang Allah itu ali, muta'ali, tapi ulu yang dia nak maksudkan untuk isbatkan ulu hissi. Faham? Ulu hissi. Bila isbatkan ulu hissi, maka secara tidak langsung akan mengisbatkan jihah, dan secara tidak langsung akan mengisbatkan makan, tempat. Faham? Ialah bila kita kata dia itu ada di atas segi kedudukan, segi penempatan lah. Kita nak bezakan kedudukan dan penempatan. Sebab kedudukan ni pun sama juga dalam konteks bahasa Melayu pun. Kedudukan satu hissi, satu lagi maknawi. Faham? Kedudukan rumah dia lebih tinggi daripada kedudukan rumah, maksudnya tingkat lah. Tapi kedudukan juga orang guna kedudukan lah. Kedudukan Perdana Menteri lebih tinggi daripada, faham? Mungkin pejabat Perdana Menteri kat bawah, pejabat yang
Orang lain tu kat atas kan, sebab Perdana Menteri mudah sikit kat bawah. Jadi daripada segi untuk kita, maksudnya sesuatu ta'zim ataupun sesuatu keagungan yang kita tengok di dunia ni, masalah maknanya berada di tempat tinggi ni bukanlah sesuatu asbab untuk satu orang itu mulia. Ini asbab dunia ni, faham? Berada di satu tempat yang tinggi, ni tinggi daripada ni, maka yang tinggi lagi mulia lagi daripada yang rendah. Kita cerita yang manusia punya. Jadi adakah berada di kedudukan yang tinggi ini adalah merupakan asbab kemuliaan, ataupun asbab lebih respect, ataupun asbab lebih ta'zim? Tak kan? Jadi mereka yang berusaha bersungguh-sungguh untuk mengisbatkan tempat bagi Allah, mengisbatkan jihad bagi Allah, untuk mengisbatkan, mengatakan Allah itu ada di atas kepala kita, maksudnya ada kat langit, faham? Kerana arasy itu berada di langit. Itu memang sabit dalam Quran pun. Jadi oleh kerana mereka mengisbatkan Allah itu duduk di atas arasy, arasy itu secara pasti sebut dalam Al-Quran beradanya di langit. Langit itu ada atas kita, maka kedudukannya di atas, faham? Maka pelbagailah pelbagai kitab ditulis untuk isbatkan perkara. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, kita menafikan jihad daripada Allah, menafikan jihad, faham? Menafikan arah. Menafikan arah. Kita ni ada arah. Dia ada satu golongan dipanggil apa? Golongan jihawi. Jihawi. Nisbah lah. Dia asal jihadun. Jadi orang yang menisbahkan jihad kepada Allah dipanggil jihawi. Faham? Jihawi. Maka bila di mana-manalah ayat ke hadis ke yang mengisbatkan ataupun yang zahirnya menunjukkan tinggi. Jadi tinggi-tinggi yang dimaksudkan itu adalah ketinggian maknawi, bukan ketinggian hissi. Dalam ayat ni bukan nak bagi tahu Allah Ta'ala itu kedudukan tempat dia lebih tinggi daripada kedudukan lawan dia dan juga need dia. Bukan. Maksudnya Allah Ta'ala itu maha tinggi di terjemahan ni, dan dialah Allah yang maha tinggi daripada ada lawan-lawan. Dialah Allah yang maha tinggi daripada ada. Maksudnya kedudukan dia sangat tinggi daripada adanya. Macam kita ni rendah, memanglah ada dhid, ada need, tapi dia sangat tinggi daripada kita terbayang dan terimagine, beriktikad bahawasanya dia tu ada dhid, kerana dia sangat tinggi daripada ada benda-benda ni. Itu maksud dia. Wa huwa muta'alin 'anil adad. Jadi faham tadi itu ulu hissi dan juga ulu ma'nawi. Kemudian perkataan niddun. Dia perkataan niddun ni, dia beza dengan dhid, iaitu makna dia, kalau dhid itu mukhalif, nid itu mithlun ataupun nazir. Maksudnya fala taj'alu lillahi andada, maksudnya janganlah kamu menjadikan untuk Allah sesuatu adanya sesuatu yang sebanding.
serupa. Sebanding serupa. Dan perkataan nid ni, macam contohnya huwa niddi. Dia ini adalah nid saya. Maksudnya dia ini adalah nid saya. Nid ni sebenarnya dia ada makna lawan saya. Dia ada makna lawan saya. Jadi apa beza diddun dengan makna niddun? Dua-dua itu sebenarnya dia ada makna lawan. Tapi niddun ni, beza dia adalah dia, maksudnya niddun ni lagilah setara. Dan juga dalam perkataan niddun itu ada makna tanazuk, munaza'ah. Maksudnya janganlah kamu menjadikan untuk Allah ada di sana sesuatu yang serupa dengannya dan yang akan berlawan pula dengannya. Faham? Maksudnya oleh kerana dia tu ada kuasa yang mustaqil, maka dia boleh berbeza pula. Dia boleh membantah pula apa yang Tuhan. Maksudnya ada Tuhan lain selain daripada Allah, yang mana dia ada kuasa yang tersendiri, yang mana kuasa itu dia boleh dia boleh membatalkan Tuhan punya kuasa. Nidun tu dia ada makna gocoh, dia ada makna lawan, dia ada makna bertentangan. Kalau did tu dia hanya maksudnya berbeza. Dia buat haluan tapi dia tu berbeza. Tapi nid ni dia ada kuasa yang sama dan dalam masa yang sama dia munaza'ah pula dengan Tuhan. Maka fala taj'alu lillahi andada. Wa minan nasi man banyaklah ayat. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa taj'aluna lahu andada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian seterusnya la radda liqada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi. Ini penutup kata Syekh Allahu Akbar. Ni adalah penutup kalau ikut Syekh siapa ni? Syekh Said Fodah dia kata ini penutup bagi perkataan khalaqal khalqa bi'ilmi. Awal ni tutup. Semalam saya dah sebut ni perenggan ni dia adalah penutup. Kemudian selepas ini amanna, kemudian kita akan masuk bahagian kedua dalam pelajaran ilmu tauhid, iaitu nubuat, tentang kenabian. Sekarang ini kita mempelajari tentang ketuhanan, ilahiyat. Dia panggil ilmu ilahiyat ataupun dia panggil teologi. Ilmu teologi kan orang belajar ilmu ketuhanan lah. Orang bukan Islam pun belajar teologi, tapi menurut falsafah dia, apa yang dia faham tentang ketuhanan. Jadi kita panggil ini ilmu tentang ilahiyat, ketuhanan. Maka kata pengarang la radda liqada'ihi. La radda, tidak ada. Ini semua datang dengan la nafi jins.
Dan kamu dah belajar la nafi jins ni apa faedah dia dalam ilmu usulul fiqh, dalam ilmu balaghah. Bila didatang la nafi jins, maksudnya dia nafi mutlak. Nafi tanpa ada waham adanya baki. Faham? Kalau guna nafi lain, dia mungkin ada waham, ada baki. Ada baki yang tidak dinafikan. Tetapi bila digunakan la nafi jins, maksudnya tak ada waham dah. Kod kata ada baki yang tak ada. La radda liqada'ihi. Tidak ada satu pun. Jadi dia kena ada pun lah, untuk nak menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang menolak bagi ketentuannya. Qada dengan makna qada dengan makna hukum boleh, ataupun perintah lah. Perintah. Okey. Jadi oleh kerana ini la rada li qada'i. Oleh kerana Allah Ta'ala itu iradahnya mutlak. Bila qada daripada Allah telah ditakdirkan, begitu dalam ilmu Allah, begitu, maka tidak ada yang boleh twist, dia tukar jadi lain. Tak ada siapa. Faham? La radda li qada'ihi. Tak ada siapa. Dan kalau kita nak kata dia ada kaitan dengan ibarat sebelum ni pun, memang ada kaitan. Oleh kerana dia adalah zat yang tidak ada did dan tidak ada nid. Nid ni lah yang dia sebanding, dan dia berbalah pula dengan Tuhan. Macam iktikad dalam agama-agama lain, Tuhannya ada dua, ada tiga. Kemudian sama-sama Tuhan ni saling berperang, macam-macam kan. Iktikad sama Tuhan perang, perangan, kayangan, semua. Benda tu ada dalam iktikad, dalam agama-agama yang lain. Jadi oleh kerana law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, maka lazimlah daripada itu la radda li qada'i. Tidak ada yang boleh tolak. Tolak tu maksudnya batalkan. Yang dia putuskan macam ni, yang ini ni, rad ni, dia tukar jadi yang lain pula. Jadi itulah logik daripada ayat law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Dia punya logik dia, dalil bahawasanya dunia ni tak ada dua Tuhan adalah adanya dunia. Itu maksud ayat. Faham? Dalil bahawasanya dunia ini tidak ada dua Tuhan adalah adanya dunia, tak binasanya dunia. Kerana kalaulah ada dua Tuhan, pasti kedua-duanya tak ada. Faham? Pasti kedua-duanya tak ada, dunia dan bumi dan langit. Kerana masing-masing boleh mentamfizkan iradah dia. Yang ni nak tamfizkan, dia buat, lepas tu yang ni pergi pecahkan balik, buat, pecahkan balik. Masing-masing kedai Tuhan kan. Maka tak ada satu benda yang akan wujud. Faham? Tidak akan ada satu benda yang wujud. La radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Jadi mu'aqqiba li hukmihi, kita belajar dalam bahasa Arab, jaa aqbahu ataupun aqibahu. Dia datang selepas dia, kan orang Arab panggil jaa. Dalam kitab matan Ghayah dia kata ta'rif darah nifas ni, darah yang keluar daripada perempuan, yakhruju min rahimil mar'a aqbal wiladah ataupun aqibal wiladah. Aqba tu maksudnya apa? Aqwa maksudnya sejurus selepas, kan?
Jadi bila kita kata Ja'a Zaidun Aqba Amrin, maksudnya Zaid datang sejurus selepas. Kalau dia datang jauh, maka tak betul penggunaan perkataan Aqba. Akan mudah belajar dalam nahu alfa li ta'qib, kan? Alfa makna dia apa? Ta'qib. Kalau summa tertib. Fa dengan summa dua-dua tertib. Faham? Fa dengan summa dua-dua makna dia tertib. Beza dia alfa li ta'qib wa summa tarakhi. Summa ni tarakhi. Summa amatahu. Baik sebelum tu surah apa tu? Surah apa? Abasa. Baca sebelum tu. Cepatlah. Ayat tu lah. Thumma amatahu min ya thumma amatahu fa aqbara, kan? Contoh lagi tak tahu. Maksudnya antara hidup sampai nak mati tu lama lah. Cuba kita guna summa sabil, kami bagi dia jalan nak hidup macam mana. Dan kami matikan dia. Lepas mati fa akbar, tanam lemat, maksudnya ditanam, dikuburkan lepas mati itu cepat. Summa amatau fa akbar. Okey. Allahu akbar. Kemudian ada ayat Al-Quran yang berbunyi walla mudbiran wa lam yu'aqib. Surah apa tu? Surah apa? Walla mudbiran wa lam yu'aqib. Baca. Surah apa? Bacalah cepat.
موسى أقبل ولا تخف Jelas sekali. وأن ألقي عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. Jadi walam yu'aqib. Kisah Nabi Musa. Walla mudbiran walam yu'aqib. Jadi yu'aqib tu maksudnya dia tidak membuat tindakan susulan. Faham? Dia tengok je tongkat je ular terus lari, tak buat apa. Jadi semua perkataan yang aqbah tu dia makna selepas. Jadi apa maksud wala mu'aqqiba li hukmi? Maksudnya tidak ada yang mengeluarkan hukum selepas dia keluarkan hukum. Faham? Maksudnya kalau satu orang yang mana dia keluarkan hukum, manager keluarkan hukum, tapi atas dia ada lagi CEO, dia batalkan hukum manager tu, maka perbuatan dia tu dipanggil apa? Mu'aqib. Faham? Dia bukan batalkan, dia keluarkan hukum baru. Yang wala radda liqada'in dibatalkan terus. Betul? Tak ada. Yang mu'aqibah ni maksudnya dia keluarkan perintah lain. Ya wala mu'aqibah li hukmi, tidak ada sesuatu pun yang boleh mengeluarkan hukum selepas hukum yang telah dia keluarkan. Faham? Itu maksud. Ataupun maknanya tidak ada sesiapa yang boleh bantah hukum dia. Tidak ada sesiapa yang boleh membantah hukum dia. Dan yang terakhir dulu wala ghaliba li amrihi, dan tidak ada sesuatu pun yang mengatasi urusannya ataupun perintahnya. Amanna bidzalika kullih, telah beriman oleh kami dengan yang demikian itu kesemuanya sekali. Kesemuanya sekali. Dan telah meyakini oleh kami akan bahawa semua, kullan maksudnya semua sesuatu. Dia ada hazaf mudhaf tu. Anna kullan ay anna kulla syai'in min indi. Anna kullan ay anna kulla syai'in min indihi, dan telah meyakini oleh kami akan bahawa setiap sesuatu daripada sisinya. Daripada sisinya. Maka kata Syekh Sa'id Fodah, dengan kaedah ini sesungguhnya telah selesailah penjelasan secara ringkas bagi apa yang dipanggil menurut uruf mutaakhirin dengan yang dipanggil ilahiyat. Ilahiyat maknanya secara ringkaslah tentang ketuhanan, tentang teologi ataupun ilahiyat tadi yang kita baca pada awal sampai sekarang. Itu selepas ini kita akan masuk memahami tentang i'tiqad kenabian. Jadi kamu tulis sikit, ilahiyat ni adalah qawaidu kulliyatun tuhaddithu fiha 'anil dhati was-sifati wal-qudrati wal-masyi'ah. Qawaidu kulliyatun tuhaddithu fiha 'anil dhati was-sifati wal-masyi'ati wal-qudrati wal-masyi'ah. Qawaidu kulliyatun tuhaddithu fiha 'anil dhati was-sifati wal-qudrati wal-masyi'ah